Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Hari ni aku nak share dengan korang tentang satu pasukan yang bukan berstatus negeri. Sebab kalau aku sebut berstatus kelab, semua pasukan nanti pun akan berlaku proses perswastaan, semuanya akan jadi FC. Dah tak ada FA lagi dah. So pasukan ni dia bukanlah pasukan yang berstatus negeri yang telah pun membuat keputusan untuk menarik diri daripada beraksi dalam Liga Malaysia pada tahun hadapan, iaitu Felda United. Kalau diikutkan, pasukan Felda ni dah beraksi dalam Liga Malaysia ni dalam 13 tahun, di mana sejarah penubuhan pasukan ni kalau kita tengok bermula pada tahun 2007 atau lebih tepat 19 Januari 2007. Diorang punya stadium, aku boleh kategorikan stadium Felda ni dekat Jengka, stadium yang boleh kita katakan cantik juga yang ada dekat negara kita ni, iaitu Stadium Tun Abdul Razak dekat Jengka. Memang lawa, yang boleh memuatkan 25,000 orang penonton. Dan kalau kita tengok pula pencapaian-pencapaian yang pasukan Felda ni dah dapat, bagi aku satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Ya, mereka tak pernah menang Piala Malaysia ke, piala besar-besar yang lain ke, tapi apa yang mereka lalui sepanjang 13 tahun penubuhan kelab ni bagi aku satu pencapaian yang kita kata boleh dibanggakan. Mereka jatuh, mereka naik balik, naik turun pasukan ni dengan kemasukan-kemasukan player-player yang mereka pernah ada. So bagi aku, Felda United merupakan satu pasukan yang berstatus bukan negeri yang berjaya, yang pernah ada dalam Liga Malaysia ni. Sebab kalau kita tengoklah macam mana mereka bermula. 2007 mereka beraksi dalam Liga FAM. Kemudian masa mereka beraksi dalam Liga Perdana 2010, mereka dapat juara Liga Perdana sebelum beraksi dalam Liga Super apa semua. Sebagai aku, pencapaian yang mereka ada dalam tempoh 3 tahun, 2007 mereka beraksi dalam Liga FAM, kemudian Liga Perdana, kemudian masuk Liga Super selepas berjaya menjadi juara tu, itu sudah cukup membuktikan pada masa tu Felda ni ada visi dan juga misi pasukan mereka yang tersendiri. Aku masa dapat tahu Felda ni nak tarik diri, first aku ingat, oh ni sebab hampir-hampir tersingkir ke Liga Perdana ke yang menyebabkan Felda ni nak tarik diri. Kalau kita ikutkan dari segi matematik Liga Super kita sekarang, Felda masih ada peluang untuk kekal dalam Liga Super. Dan satu lagi, aku kaji tentang macam mana perjalanan pasukan Felda United ni sepanjang 13 tahun mereka. Dah 2 kali dah sebenarnya mereka jatuh ke Liga Perdana masa main dalam Liga Super, 2013 dan juga 2017. 2 kali dah mereka ni daripada Liga Super tersingkir ke Liga Perdana. So dekat situ memberitahu aku yang sebenarnya bukanlah punca hampir tersingkir ke Liga Perdana ni yang menyebabkan Felda ni nak tarik diri, tapi ada sebab-sebab yang lain. Kalau kita nak cerita bab pencapaian Felda ni, walaupun mereka tak adalah banyak piala macam Selangor, tak cemerlang macam JDT, tapi macam yang aku cakap tadi, boleh dibanggakan. Selain daripada mereka pernah menang Liga Perdana 2 kali, 2010 dan juga 2018, pencapaian-pencapaian lain yang aku rasa positif untuk Felda United ni, 2016 mereka pernah naik juara Liga Super atas dia orang JDT. So benda ni bagus sebenarnya untuk pasukan yang macam Felda United. 2014 paling cemerlang lah Felda United, walaupun masa tu mereka beraksi dalam Liga Perdana. 2014 Liga Perdana mereka dapat naik juara, tapi selain daripada tu piala-piala lain mereka sampai ke separuh akhir Piala Malaysia. Kemudian Piala FA mereka sampai ke final sebelum kalah kepada pasukan Pahang 2-1. Kalau kita tengok player-player yang Felda ada masa tu, Nasrik Baharom, Indra Putra Mahyudin, Syukur Adan, Haris Safwan, keeper Farizal Harun. Kemudian player import yang aku suka tengok corak permainan dia, Zahrahan Kerangga. So tak pelik lah masa tu dia orang berjaya sampai ke semi-final Piala Malaysia, hampir-hampir buat kejutan masa final Piala FA. Itu yang aku katakan tadi, pencapaian yang boleh dibanggakan. Takkan nak tunggu bawa balik piala 5, 6, 7 kali baru nak puji. Untuk season kali ni memang kita tak boleh nak menafikan, ya, serba tak menjadi untuk pasukan Felda ni. 10 perlawanan, sekali je mereka menang, 4 keputusan seri dan 5 lagi mereka kalah. Liga kita masih lagi belum habis untuk season ni, tapi keputusan yang tekad telah pun dibuat oleh pengurusan bola sepak Felda United untuk menarik diri atas sebab kewangan, nak jimatkan perbelanjaan.
So maksudnya dekat sini kita tahu lah punca dia. It's all about money, you know. Siapa ada wang, dia pegang. Kesan-kesan yang kita boleh tengok apabila berlakunya penarikan diri pasukan Felda ni, of course lah kepada petugas-petugas yang bekerja untuk pasukan Felda United ni. Tapi apa-apa pun benda ni dah disettlekan selepas 16 orang petugas yang bekerja untuk Felda United ini akan menerima bayaran pampasan perkhidmatan. So bagi aku tak ada apa isu lah dekat situ. Cuma untuk pemain yang bermain untuk pasukan Felda United ni mungkin ada sedikit masalah lah untuk mereka. Sebab bila pasukan Felda United tarik diri, nak tak nak mereka kena mencari pasukan baru. So dekat sini lah masalahnya. Cuma dari segi positif apa yang aku tengok, mungkin pasukan-pasukan yang sekarang ni tak kisahlah Liga Super ke, Liga Perdana ke, yang sedang mengalami prestasi tak menentu terombang-ambing ni, mungkin boleh pancing 2-3 orang player Felda untuk bermain dalam pasukan mereka ni. Tak lama lagi ni saingan Piala Malaysia akan bermula. Mungkin MFL boleh bagi kelonggaran sikit, toleransi sikit untuk pemain-pemain Felda United ni mencari pasukan baru, bagi peluang lah mereka untuk bermain dalam Piala Malaysia ni ataupun untuk season baru yang akan datang nanti. Kita dalam kehidupan kita ni kena ada sikit je tolak ansur. Pasukan yang dah perfect, yang dah solid tak apa, tak ada masalah. Ni pasukan-pasukan yang macam mungkin Selangor ke, Pahang, Kelantan ke, boleh ambil 2-3 orang player macam Pahang tu. Dixon tu lebih banyak injured daripada main. Satu lagi masalah yang aku nampak dekat sini, Stadium Tun Abdul Razak. Bila Felda ni dah tak ada, apa akan jadi pada stadium tu? Itu persoalan yang sedang bermain dalam fikiran aku. Apa akan jadi pada stadium dekat Jengka tu bila Felda dah tak lagi beraksi dalam Liga Malaysia? So aku harap dekat sini akan ada perancangan jangka masa panjang untuk menghidupkan juga suasana dekat Stadium Tun Abdul Razak. Tak kisahlah buat aktiviti apa ke, program apa ke, yang penting Stadium Tun Abdul Razak itu tak senyap, sunyi ataupun tak mati macam tu je. So aku harap walaupun Felda United ini menarik diri, biarlah meninggalkan lebih banyak kesan yang baik daripada kesan yang tidak baik. Dan sebenarnya isu penarikan diri pasukan yang bukan berstatus negeri ini bukan baru dalam liga kita. Kalau sebelum ni kita ada MPPJ Selangor, satu-satunya pasukan yang bukan berstatus negeri yang pernah menang Piala Malaysia. Sebut pasal MPPJ ni, player yang paling aku ingat adalah Juan Manuel Arostegui. Itu player yang top masa dia main dengan MPPJ Selangor dululah. Kemudian Telekom Melaka FC zaman-zaman Hadi Jaafar, Rudi Ramli, dia orang pernah naik juara Liga Super. Kemudian mungkin ada yang ingat-ingat lupa ataupun tak perasan tentang kewujudan satu lagi kelab, iaitu Public Bank FC. Mereka pernah jadi naik juara Liga Super masa 2004. So kelab-kelab yang aku sebutkan tadi tu, cerita dia lebih kurang sama je macam apa yang dilalui oleh Felda sekarang. Tarik diri akibat berlakunya masalah kewangan. Inilah yang aku cakap dalam video aku yang aku cerita pasal Selangor gitu. 3 elemen penting perlu ada dalam bola sepak. Player yang berkualiti, jurulatih yang bagus dari segi taktikal, dan pengurusan kelab yang cekap dan juga terurus. Itu je lah perkongsian aku mengenai pasukan Felda United ni. Aku rasakan mereka rugi sebenarnya tak ada Felda United dalam liga kita. Tapi mungkin mereka boleh pertimbangkan balik ke apa ke. Tapi kalau itulah keputusan yang terbaik, kita terima je lah. Kalau korang ada pendapat yang tersendiri mengenai isu penarikan diri pasukan Felda United daripada liga kita ni, boleh komen dekat bawah. Belum subscribe, tekan sekarang. Sebarang pandangan, cadangan ke apa, komen lah dekat bawah. Aku menerima seadanya. Okey, jangan lupa like dan juga share video ni. Jangan lupa juga follow IG Swap Team dekat Instagram. Dalam kehidupan kita ni, apa benda yang kita buat, kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Kerana kita manusia biasa dan sifatnya tidak sempurna. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.